And okay, so for motivating and rewarding stuff, for motivating and rewarding stuff, so kita selalu cakap pasal motivasi lah, ni kan tahun baru kan, so tahun baru kan, ada mesti ramai ada azam baru kan, ada apa tu, apa, motivasi baru. So apa motivasi you tahun ni, tahun 2022? Tak ada motivasi tahun ni, tak ada azam baru tahun ni. Yang tahun lepas pun tak tercapai lagi, madam. Okay, so azam awak tahun ni untuk capai azam tahun lepas, okay, which is good. Saya pun ada azam tahun lepas yang tak capai lagi. And yang lain? Apa yang azam tahun 2022? Okeylah azam, tak payah azam tahun tak payah azam baru kan, kita kata azam 2022. Apa azam 2022? Azam 4 tahun lepas tak capai. Okey, azam. Yalah, azam 4 tahun lepas tu apa azamnya? Apa azamnya? Nak kurus, nak kurus. Okey, so azam nak menurunkan berat badan supaya hidup lebih sihat, okey? Ada lagi? Yang lain? Dan azam nak kurus. Peling, apa azam? Nak dienlist, madam. Nak apa? Nak dienlist. dienlist. Okey, nak dienlist. Sabrina nak dienlist, okey. Amir, apa azam? Apa azam 2022? Sakinah, apa azam 2022? Nak dienlist, okey. Fatin nak dienlist, okey. Maisarah? Tak nak kongsi azam 2022? Takut nanti orang tahu tak tercapai ke? Tak ada. Untuk apa tu? Ataupun awak pakai konsep awal Muharram kan, mungkin. Saya ada dua sekarang. Saya ada azam tahun bulan Januari, saya ada azam awal Muharram sebab kita ada 2 tahun baru kan. So kalau Chinese you will be celebrating tahun baru tak lama lagi je kan, berapa minggu je lagi, 2 minggu lagi. So I think a lot of you ada azam baru kan. So macam mana kita motivate diri kita hari-hari, sama ada harian, azam tahun baru hanyalah azam tahunan, kita pakai azam tahunan tapi azam ataupun cita-cita ni yang menyebabkan kita ada rasa untuk berusaha lebih, ada rasa untuk berusaha lebih, untuk kita push diri kita untuk jadi orang yang lebih baik daripada tahun lepas ke, ataupun daripada semalam ke contohnya kan. So sama ada you set goal hari-hari ataupun you set goal tahunan. Saya sekarang set goal bulanan. Saya sekarang bulanan kan. Saya set goal bulan. So bulan ni aku nak buat apa? Bulan ni nak capai apa contohnya kan. Saya ada macam tu sebab ialah 12 bulan kan, orang susah nak predict. Kita susah nak konsisten, kita rasa macam alah jauh lagi. Semalam siapa tak mesej saya? Oh kawan saya sendiri, kawan baik saya mesej kan. Dia kata tengah mencari mood untuk menulis. Dia kata macam tu lah kan, kami yang kena banyak tulis research paper kan. Paper-paper daripada kajian lah. So dia kata dia ada idea tapi dia tengah mencari mood untuk menulis kan. So dia kata dia tak tahu nak start daripada mana. So saya cakap dengan dia, tak apa, tulis tajuk dulu. Cakap mula-mula kita tulis tajuk dulu. Yang penting tajuk kan. Lepas dah tulis tajuk, tulis abstract dulu, ringkasan kan. Tulis ringkasan summary kan. Tulis dulu summary cakap kan.
So buat dulu yang tu. Tu dia kata dia dah ada banyak abstract tapi tak tulis. So saya kata buat satu paper 1 bulan. Kalau tak boleh satu paper 1 bulan, 2 bulan dalam masa 2 bulan tulis satu. Kan? So kita set goal kita ikut kemampuan kita lah kan. So motivation adalah penting dalam kehidupan seharian kita kan. Nak dapat anugerah dekan kan. Bila kita dah tahu kita aim apa dan macam mana kita nak berusaha ke arah dia lah nak capai anugerah dekan ke, nak kurus ke contohnya, ataupun nak jadi orang yang lebih berguna ke kan. Macam saya pun tak nak marah banyak sangat tahun ni contoh kan. Saya punya goal simple je Saya punya goal tahun ni nak kurangkan marah itu je kan. Saya kalau tak seminggu tu adalah sekali marah macam tu lah kan. Itu normal lah untuk saya pada saya sekarang ni consider dah banyak kurang kan kemarahan kan. So apa yang kita set untuk diri kita sendiri. Okay, so bila kita kerja, okay, so saya rasa semua orang dah masuk lah. Right, so saya share lagi sekali screen. And okay. Right. So bila kita bekerja, motivasi kita samalah bila awak pergi belajar ataupun awak masuk universiti contohnya kan. Apa motivasi menyebabkan awak nak pergi universiti? Ataupun apa motivasi awak datang kelas hari ni? Contoh kan, motivasi datang kelas hari ni kan. Apa motivasi dia? So bila pergi kerja, orang macam saya kerja kan, cawak student. Nanti awak pun akan jadi orang yang bekerja juga lagi 3 tahun kan. You akan jadi orang yang bekerja. So apa yang menyebabkan awak bangun pagi-pagi fikir hari ni aku akan buat kerja lebih bagus kan? Ataupun aku nak sangat kerja tu, aku nak sangat jawatan tu contohnya kan. So inilah perkara yang menyebabkan kita manusia lah pada saya adalah keperluan manusia secara basic zaman sekarang kan. Kalau tak ada imbuhan, buat apa nak buat benda tu? Kenapa kita nak buat? Dan kalau tak ada hasilnya lah. Kalau kita tak nampak hasil dia, kenapa kita nak buat? And so apa yang saya kenalkan hari ni untuk subjek asas pengurusan, 3 perkara learning objektif kita. Apa itu motivasi? What is motivation? Daripada segi teori, tapi saya go into satu dua teori lah yang selalu kita gunakan sebab saya rasa nanti bila sebenarnya awak dah pernah dengar teori-teori ni, cuma you tak tahu dia ada nama sebenarnya kan. So nanti awak akan bila kita dalam bidang ni, dalam bidang hospitality, dalam bidang tourism, dalam bidang wellness, keperluan kita adalah untuk kita satisfy, kita puaskan hati customer kita dan juga pekerja kita. So ini adalah motivasi harian lah, motivasi untuk kenapa orang bekerja. Dan ketiga adalah isu yang selalu dibangkitkan mengenai motivation. Okay. So apa definisi motivation lah? Apa? So motivation adalah the process a person effort are energized, directed and sustained towards attaining a goal. So kita ada goal, kita ada arah kan, kita ada arah mana kita nak pergi. So energized, tenaga. Kita rasa effort kita lebih bertenaga, directed, fokus dan juga sustain. Untuk kita maintain. Untuk kita fokus dan maintain. Fokus dan maintain ke arah goal apa yang kita nak. Itu adalah definisi motivation lah. So sebab tu kadang macam azam tahun baru orang kata ada satu kajian dia cakap orang hanya boleh, biasanya dalam minggu ketiga orang dah hilang dah motivasi untuk tahun baru. So apa masalah dia? Bukan masalah goal tu sebenarnya, tapi mungkin masalah dia adalah kita nak fokus lah. Kita nak cari tenaga kita. Kita nak fokus tenaga kita untuk kita capai goal tu. So dalam minggu ketiga bila kita fikir macam tak start lagi lah kan. Macam saya lah selalu buat lawak kan. Nak diet kan. So nak diet dulu kan. Dulu nak diet kan. So bila nak diet esok lah start esok.
So bila esok sampai, saya fikir minggu depan lah. Saya tak cakap orang, saya cakap diri saya sendiri kan. And so and diet lah paling susah paling susah nak capai kan. So apa masalah diet kan? Saya pun fikir apa masalah diet kan? Adakah konsep saya sendiri salah faham terhadap diet kan? Sebab bila kita faham diet, kita faham diet dekat Malaysia, bila orang sebut pasal diet, orang fikir kita kurang makan. Kita kurangkan apa yang kita makan. Ataupun kita tak boleh makan benda apa yang kita suka. Contoh je kan. Saya kagum orang yang boleh makan salad kan. Sama lah, kawan-kawan saya pun ada je yang jenis rajin makan salad. So saya fikir apa masalah dengan goal saya. Sebab saya fikir nak kurus, tapi nak kurus untuk apa? Kan? Nak kurus untuk sihat ke? Nak kurus sebab nak muat baju raya ke contohnya kan? It's a good motivation. So ataupun nak kena kurangkan kolesterol ke katakanlah kan, nak kena macam umur awak mungkin tak ada kolesterol tapi mungkin nak kurangkan diet sebab apa tujuan dia kan. So masalah kita apa masalah kita sebenarnya lah kan. So bila kita lebih fokus apa yang kita nak dan kita tahu kenapa kita buat, dia sebenarnya kenapa kita fokus dan kita tahu kenapa kita buat. Kita buat diet tu ke, ataupun kita study ke, kita datang kelas ke, kita minta kerja tu ke, contohnya kan. Kita tahu kenapa kita buat dan kita lebih motivated kan, terhadap goal tersebut kan. Okay. So ni tiga lah, kira tiga perkataan dalam motivation: energize, directed, fokus directed maksudnya fokus, dan juga sustain, kita maintain hari-hari kan. Sustain ni maintain lah hari-hari fikir dan hari-hari buat. This is the process. Sebab tu motivasi ni sebenarnya proses ni ambil masa lah kan. So dalam motivasi kita ada 4 teori yang selalu kita gunakan kan. Tapi teori yang selalulah orang sebut bila kita sebut pasal motivation kita panggil teori Maslow. Maslow ni nama orang yang buat teori tersebut. So teori Maslow hierarchy of needs. Hierarki. Dia hierarki disebabkan di dalam segitiga kan. Bila naik ke atas kita panggil hierarki lah. And so Maslow hierarchy of needs adalah teori yang paling basic. So dalam dalam teori Maslow kita ada 5 step. 5 level. So physiological, safety, social, esteem dan juga self-actualization. So physiological, apa badan kita perlukan. Okay, so Maslow cakap kita perlukan keperluan fisiologi. Okay, so kita perlu apa? Kita perlu makan hari-hari kan, kita perlu tidur hari-hari kan. Lepas tu mungkin kita perlu apa lagi? Jalan kan, contohnya kenderaan katakan hari-hari. So this tempat tinggal, kita perlukan tempat tinggal contohnya kan. So mustahil lah dekat Malaysia orang tak ada makanan, orang tak ada tempat tinggal, orang tak ada tempat tidur. Itu adalah basic, keperluan basic kan. So ada juga yang sekarang ni kalau tak ada telefon kan, telefon pun sekarang dah jadi physiological needs. Kalau tak ada handphone tak boleh tidur. Orang tak boleh tidur kan, susah hati kan. So berubah kan. So tapi katakanlah bila banjir kan, okay, kita bagi situasi banjir. Bila banjir, apa benda yang awak akan grab dulu? Benda apa yang awak akan selamatkan dulu? Itu adalah physiological needs lah kan. So ini adalah apa antaranya, kipas maksudnya cuaca panas sejuk kan, blanket, selimut, baju, ni adalah keperluan fisiologikal kita lah kan. Kita hidup zaman orang pakai baju kan, bukan zaman batu orang tak pakai baju kan. Orang zaman batu pun pakai baju, bukan yang sebelum tu lah maksudnya kan. So this is physiological needs, apa yang kita perlukan. And then keduanya adalah level kedua adalah safety needs. So safety needs, security and protection from harm,
and what our physical needs. Okay, so safety adalah kita perlu perlindungan. Perlindungan daripada cuaca contohnya, daripada situasi yang kita rasa terancam, macam contohnya bila jalan waktu malam kan gelap kan, kita nak jalan yang terang ada lampu kan, itu adalah apa yang dimaksudkan dengan safety. Okay. Keperluan ketiga, dalam tingkat ketiga, lepas kita dah ada baju kita dah rasa selamat, keperluan kita yang ketiga adalah social. Okay, so keperluan social adalah kita ada kawan, kita ada keluarga, kita ada sense of belonging, kita rasa kita diperlukan. Okay, kita rasa kita diterima dan kita rasa kita diperlukan. So social media adalah keperluan tingkat ketiga ni lah. Social media kan, awak posting hari-hari, tunjuk dalam status, letak dalam status apa yang apa yang awak buat hari ni contohnya. Itu adalah keperluan sosial. And then keperluan ketiga, esteem kan. Keperluan keempat, esteem, which is ada dua peringkat, kedua kategori, internal dan juga external. Okay, lepas kenapa kita selalu update dekat dalam Facebook ataupun TikTok ataupun Instagram contohnya? Sebab kita nak esteem ni lah kan. Kita nak orang respect kita. Kita nak orang like. Nak orang share posting kita. So bila lagi ramai orang share, lagi macam wah hebat ni aku ni, makin popular ni. And recognition lah tu. And kita panggil kan, orang recognize kita siapa, orang ambil peduli kita siapa. So esteem adalah tingkat keempat. Okay. Dan juga tingkat kelima yang paling atas, yang pada saya lah dalam motivasi paling susah nak capai. Apa yang kita buat adalah untuk diri kita sendiri. Okay, self actualization. Kita macam nak dapat anugerah dekan, contoh nak dapat anugerah dekan, bukan pasal orang lain suruh, tapi sebab you sendiri nak. You sendiri nak. Sama lah bila kita pilih kawan kan, contohnya kan, kita pilih kawan bukan pasal kita nak popular, tapi sebab kita suka dia. Kita suka orang tu dan juga kita rasa kalau aku kawan dengan dia, aku boleh jadi orang yang lebih baik. Aku boleh jadi pandai macam dia contohnya. Itu adalah self-actualization, which is kita rasa kita di peringkat yang paling tinggi dan tak perlu orang lain bagi tahu kita kata kita bagus. Self-actualization saya rasanya ambil masa lama juga lah pada saya lah. Berapa puluh tahun fikir dan saya realise macam apa yang aku nak buat dalam hidup ni. Dia akan sampailah satu tahap tu. Ada orang yang sampai lebih awal, ada orang sampai lebih lambat, terpulang, tapi this is apa yang Maslow cakap lah. So kebanyakannya orang biasanya akan berhenti di social dan juga esteem. So self-actualization biasanya lambat datang dalam hidup kita, mungkin by the time umur 40, 50, 60 biasanya baru sampailah. Ini apa yang mengikut kata Maslow lah kan. Tapi ada orang yang lebih awal. Saya pernah tengok some of my friends very early ada self-actualization, which is good. Okay. So dalam teori kedua kita panggil McGregor teori X and Y. So dalam teori X and Y dia kata kalau kita kerja, so kita cakap daripada aspek kerja lah. So kalau daripada Maslow maksudnya you perlukan office, tempat tidur untuk untuk buat kerja, and then you rasa selamat dekat tempat kerja you, and then you ada kawan dekat tempat kerja. And then orang kata, wah bagusnya awak buat kerja ni. Dan you rasa puas hati bila you buat kerja. So this is 5 peringkat Maslow. So dalam teori X and Y dia cakap orang yang negatif duduk di dalam teori X, orang yang positif duduk dalam teori Y. So kalau kata dia tak suka kerja, dia very negatif, tak dia ambitious, janji dapat gaji, hari-hari pergi kerja pun kadang buat kerja tak apa-apa kan. Kita katakan macam ni bukan kerja aku, ni bukan kerja aku. Orang macam ni McGregor kata dia jatuh dalam kategori X. Orang yang suka kerja dan enjoy kerja tersebut, dia kata tak apa, mari sini aku tolong.
Bila kita tengok orang susah, kita rasa kita tolong dekat office, itu adalah kategori Y. Okay. So ini lagi satu dalam kita punya industri ya, industri hotel tourism. Apa yang selalunya kita cakap pasal customer dan juga staff. So kita cakap pasal satisfaction and dissatisfaction. Orang yang puas hati dan tidak berpuas hati lah. So bila teori sekarang, teori dulu kata orang puas hati ada 2 orang je. Orang ni kategori dia puas hati dengan tak puas hati. And satisfied and dissatisfied. Tapi sekarang kita bila kita satisfied, kita ada motivation. Kita ada motivators. Apa yang menyebabkan kita satisfied? Apa penyebab dia kan? Mungkin sebab kita rasa kedai tu bersih ke contohnya. Kita rasa spa tu dia punya staff dia friendly contohnya. Ataupun travel agent tu banyak bagi selection ataupun harga murah katakan. Itu adalah motivators untuk menyebabkan orang suka perkhidmatan tersebut ataupun tidak. So itu apa yang dalam teori motivasi katalah. Okay. So sekarang bila kita cakap pasal goal setting, so this is teori moden, tadi teori yang agak lama, tapi itu selalu kita gunakan. Maslow daripada saya belajar sebelum tu lagi memang selalu orang guna, sampai sekarang orang masih guna teori Maslow. Okay. So sekarang orang kata bila kita nak capai sesuatu, kita kena ada goal. Okay, so kita panggil goal setting teori lah. So bila kita kat office, kita kena set specific goal. Contohnya awak nak buat sale 100,000 bulan ni contohnya. Itu adalah goal lah, goal dekat office. Office selalunya goal dia sama ada sale ataupun dia measure sale ataupun dia measure performance lah daripada segi awak menang award ke katakan contohnya, ataupun orang bagi persijilan. Macam anugerah dia kan tu persijilan lah tu kan kita panggil kan. So biasanya kita akan ada goal, okay, dalam mana-mana organisasi. Okay. So macam saya 12 bulan bila bekerja kan, macam kami kan pegawai kerajaan kan kerja 12 bulan straight kan. So 12 bulan apa yang saya perlu buat untuk tahun ni. So saya kena daripada bulan 1 kena bagi tahu apa benda yang saya plan nak buat. Lepas tu nanti bulan 4 saya kena isi dah capai ke belum apa yang saya plan hari tu bulan 1. Nanti bulan 9 saya kena isi pula saya dah buat apa tahun ni. Government punya style dia ikut quarter, bukan quarter, dia third dia ambil 4 bulan dia ambil macam tu. Government maksudnya memula you kena plan awal tahun, lepas tu you capai ke tak apa yang awak buat. Kalau tak capai, apa perubahan yang kita tengah buat sekarang ni maksudnya kan. Lepas tu hujung tahun dia akan tengok okay, apa yang kita capai. Itu cara kami lah kan. That's the way saya punya performance tiap-tiap tahun. Macam you 14 minggu pergi kelas and then hantar assignment. Lepas hantar assignment you dapat grade terus kan. You akan terus habis satu semester macam tu. Tapi bila you kerja nanti you akan tengok dia akan ada quarter planning. So kita kata kat sini lah planning, lepas tu kita ubah apa benda yang kita tak capai and then kita tunjuk hasil akhir. So this is dalam goal setting katalah, dalam goal setting kata kita akan ada lagi tinggi kita punya bukan lagi tinggi lagi banyak apa yang kita buat tahun ni, kita akan capai lebih banyak lah goal kita. So kalau sebagai staff, bos you bagi tahu apa yang dia nak tahun ni, performance you lebih baik daripada bos yang biar je you buat ke tak nak buat. Sama lah macam student kan. Kalau kata okay, kita ambil subjek ni, ikut you lah, you nak pergi kelas ke nak hantar assignment ke apa ke ikut you lah you nak buat apa. Kalau kita buat macam tu kebanyakannya memang dalam 70 ke 80% orang takkan hantar pun assignment. Itu memang ikut kajian dia akan jadi 20 orang je yang ingat apa benda yang suruh buat. Yang lain semua takkan ingat.
Itu yang masalahnya bila kita tak ada goal lah, bila kita tak ada orang bagi tahu kita apa yang kita perlu buat. Kan? Sebab tu kenapa goal untuk buat untuk diri sendiri lebih susah compare tu bila kita kerja dalam organisasi. Bila kita kerja dalam organisasi, ada orang bagi tahu kita apa nak buat. Tapi bila kita set goal untuk diri kita sendiri, kita yang kena bagi tahu diri kita sendiri apa yang kita nak buat. Kan? Sebab tu memang saya tak nafikan lah, turun berat badan antara benda yang paling susah saya pernah buat. Kan? Sebab hari-hari kena fikir, bila kita nak beli makan, kita kena fikir adakah ini sihat, ini akan membantu untuk aku turun berat. Memang punyalah exhausted kan. So saya start makan benda yang sama je sebab kan dah tak larat nak buat pilihan. Nak pilih nak makan ayam ke, nak makan McD contohnya kan. Contohnya kan. So ini masalahnya lah. So sebab tu kenapa goal yang kita set untuk diri kita sendiri lebih susah untuk capai kan. So apa yang pentingnya bila kita nak capai goal lah, bila kita nak capai motivasi dan juga goal kita kan. So kita perlu feedback daripada orang kan. So kalau kat tempat kerja biasanya bos lah bagi feedback kan. Saya memang tadi yang awak tengok saya sembang tadi tu, ketua jabatan saya lagi muda daripada saya. Ketua jabatan saya muda daripada saya 6 tahun lebih kurang 6 tahun. Lagi muda daripada saya, kalau ikutkan saya lagi senior lah. Tapi sekarang dia ketua saya kan. So kita perlu feedback. So bila kita jadi ketua, kita pun perlu feedback daripada anak buah kita. Bila kita bekerja, kita perlu feedback daripada orang dalam tim kita kan contohnya. Dan juga kita perlu daripada rakan sekerja kita dan juga daripada bos. So bila kita ada feedback, kita tahu apa yang tak kena dan kat mana kita boleh improve. So goal can be a powerful motivator. So sebab tu kenapa kena set goal untuk kerja. Kalau kata you tahu you nak dapat anugerah dekan kan, contohnya lah, ataupun you nak dapat A untuk subjek, ataupun you kata you nak pass kan. Bila kita set goal kita nak pass subjek dengan kita nak dapat A untuk subjek ni, cara kita bekerja lain memang lain sangat. Sebab tu kenapa ada goal yang bagus lebih baik untuk kita motivate diri kita lah. So dalam bekerja, selalunya kita design kerja tersebut supaya orang senang nak faham macam mana dia nak jalankan kerja dia. Okay, so kita panggil dia adalah job design lah. So kita bagi, dulu masa saya kerja dia panggil on the job training, dia ada checklist. Minggu pertama kena buat apa, minggu kedua kena buat apa. So dalam tempoh, sebab tu selalunya bila kita kerja kita ada probation. So dalam probation dia akan bagi apa skop yang kita kena buat, kerja apa. Contohnya minggu ni kita belajar pasal workstation, kita kenal semua barang-barang dekat dalam workstation kita. Dan juga kita start interaksi dengan orang lain. Kalau kat restoran contohnya, hari pertama disuruh you hafal menu kad. Pernah tak pergi restoran nak baca menu kad daripada depan sampai belakang kan? So kalau dekat restoran, selalunya tak baca pun. Saya pun tak baca menu kad daripada depan sampai belakang. Selalunya dekat mana kita baca, kita nak order, kita terus je order. Kita terus je order makanan tu. Tapi bila you kerja, you kena tahu apa benda semua dekat dalam menu kad. Kalau you kerja spa pun, you kena tahu semua treatment apa yang ada. So memang tu kita panggil menu lah tu. Ataupun package contohnya. So minggu pertama bila you masuk kerja nanti, dia akan suruh you hafal lah package dengan menu. Kalau you kerja restoran menu, hari pertama tu you hafal menu je. Sebab bila customer datang, dia akan tanya, katakanlah dia order chicken chop. Contoh dia order chicken chop. Tu dia tanyalah, ni rasa apa sos ni rasa apa, ada tak black pepper dalam ni contohnya. Saya tak boleh makan black pepper, allergic contoh. So you kena tahu apa ada dekat dalam setiap bahan-bahan makanan tu, apa yang macam mana cara dia masak, pedas ke tak contohnya, and then rasa dia macam mana. So benda ni common lah kalau dalam restoran industri, memang common. Sama macam bila tour package pun kita nak tahu apa benda yang kita include. Kita bawa tour Langkawi, okey, pergi dekat mana, point mana satu yang kita pergi. So bila kita design kerja kita untuk staff, kita bagi tahu kat dia, mula-mula you kena kenal dulu semua produk. Belajarlah
mungkin awak bukan orang Langkawi tapi teringin nak kerja kat Langkawi kan. So ataupun kena pergi praktikal kat Langkawi katakan. So you kena hafal semua produk-produk yang ada, apa tarikan dekat Langkawi, kat mana nak pergi, macam mana nak pergi. And so this is the reason why kita design kerja, kita design sesuatu kerja supaya bila orang tahu dia perlu buat apa, dia kenal benda, dia rasa lebih happy dengan kerja dia. Okay, compare tu orang yang macam yang tak tahu, dia masuk kerja, saya nak buat apa ni, kau buatlah apa-apa pun, buatlah sibuk. Saya pernah ada seorang senior macam tu kan, dia kata apa-apa pun you buat, jangan bangun daripada kursi ni. Tapi saya tanya nak buat apa, dia kata tak payah buat apa, you duduk je. Saya kan ingat lagi, daripada pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari, aku duduk je kat meja tu menghadap je laptop, menghadap je ke desktop, tapi tak tahu buat apa. Saya pernah ada seorang senior macam tu lah kan. So susah tau sebab bila you duduk je kan, dia rasa boring kan. Sebab tu kenapa main game sangat popular, sebab dia buat orang fokus. Main game itu cara macam mana yang game designer buat game, dia design game supaya orang tak ada masa nak leka, tak ada masa nak fikir. Sebab dia kata kena naik level dulu ni baru boleh bangun. Baru aku boleh pergi toilet nak kencing kan. Aku nak kencing ni tapi tak boleh ni kan, sebab tak mati lagi ni kan. Mati baru boleh bangun kan. Anak saudara saya kan selalunya kepit-kepit kan. Tak boleh tak nak pergi toilet. Sebab tak mati lagi dia cakap. Tak mati lagi kan. Tak mati lagi. Suruh panggil makan pun kan. Tak boleh. Tak mati lagi ni, kena mati dulu kan saya kata. Tapi that's how kita design lah. Sama lah bila kita punya goal kita nak naik level, or you nak dapat whatever weapon or whatever rewards. So bila you pergi kerja pun dia akan jadi benda yang sama lah. Kalau kita design sesuatu kerja tersebut baik, orang pun akan motivated untuk bekerja. So masalah dalam isu sekarang adalah culture yang berbeza di kalangan staff, menyebabkan staff rasa company tak cater untuk dia kan. Semalam saya baru baca satu post pasal ada seorang staff komplain pasal bos yang lebih tua daripada dia. Saya assume lah lebih tua sebab dia cakap pasal teknologi kan. Bos message hujung minggu malam, tanya macam mana nak create link untuk nak buat meeting. Okay. So bila saya baca posting dia, saya kata saya tahu ni memang bos lagi tua lah kan. Tapi kalau kerja dengan student saya yang tanya saya macam mana nak create Google Meet link Okay, so you daripada sekarang belajarlah kan. Benda tu boleh belajar sendiri, tengok YouTube je kan. Tak payah tanya pensyarah kan. So belajar sendiri kan. Sebab zaman sekarang itu adalah skill untuk generasi awak yang ni lah masuk kerja. Sebab kita akan common kerja jauh daripada rumah ni lah. Okay. So culture berbeza ikut generasi dan juga ikut tempat kerja. Okay. So kadang kita rasa company yang international lebih menarik bekerja daripada negara kita sendiri. Okay. So tak dinafikan lah, international company ada working style yang berbeza berbanding Malaysia. Sama macam minggu lepas saya cerita. Kalau kita janji dengan orang Arab datang pukul waktu sejam selepas. Kalau janji dengan orang Jepun 10 minit sebelum you dah kena sampai. Kalau tidak memang you kena tinggal. Paling lambat, maksudnya you kena sampai paling lambat 10 minit sebelum. Kalau UK punya style, kalau kata kelas pukul 11, dia akan start 11.10 lah. Tu memang UK punya style lah. So this is practice yang berbeza dalam setiap culture lah kan. So bila kita pergi kerja dekat tempat orang, samalah macam saya datang Kelantan, saya kerja dekat Kelantan, kena belajar culture Kelantan sebab this is cara yang berbeza. Dan walaupun kita semua Malaysia, tapi setiap negeri ada culture yang berlainan dan cara kita berfikir dan bekerja. Okay. So
So macam mana kita nak award staff kita nak award staff. So ada kategori pertama okay. So kategori pertama adalah kita panggil open book management. So open book management ni kita release kita punya financial statement company kepada staff supaya staff tahu apa performance company dia. And minggu lepas saya cerita pasal hotel contohnya. So hotel dia bagi point system kan. Saya kata star system, dia sebenarnya point system. So dalam point system tu kita kata 1 point RM150. So kalau you berjaya hotel berjaya buat sale bagus bulan ni, kita akan dapat 4 point contohnya. So you akan dapat RM600 extra lah bonus setiap bulan. Dan tu adalah contoh point system. Kalau kata spa contohnya dia pakai commission system. So commission kalau you berjaya jual package spa, katakanlah you berjaya jual package spa, you akan dapat commission 20% daripada apa yang you jual. Kalau you jual RM300 punya package, you dapatlah 20% daripada RM300 tu. And so itu adalah contoh open book management. Dalam industri kita open book management banyak digunakan. Hotel pakai, tourism guna, wellness guna. Okay, open book management. Okay. So the second rewards and selalunya yang kita bagi adalah recognition award. McDonald, kalau awak pergi McDonald, awak boleh tengok dia ada board dekat dinding dia, employee of the month. Kan? So dia letaklah gambar staff dia. Employee of the month dia letak gambar staff dia. Bulan ni siapa? Katakan Syafiqah dapat. So bulan depan siapa? Katakan Amira dapat. Katakan kan. So dia letaklah gambar tu, employee of the month. Macam hotel selalu ada employee of the month. Saya pernah tengok spa letak employee of the month punya style, and dia letak seorang muka besar, dia kan masuk-masuk yang nampak muka staff tu. So this is antara contoh lah yang kita pernah buat lah. So government dia ada anugerah kecemerlangan. 1 tahun sekali dia buat macam tu lah. Dia tak buat tiap-tiap bulan. McDonald punya style tiap-tiap bulan kan. So government dia panggil anugerah cemerlang. Anugerah cemerlang dia buat setahun sekali. So sepanjang tahun tu you buat bagus ke tak? Dia award lah. Dia bagilah you award adalah CJ sekeping. Dia bagilah RM1,000. So itu adalah government punya style lah. So pay for performance ni commission. So banyak industri termasuk industri kita pakai pay for performance. Okay. Lagi banyak sale yang you buat lebih tinggilah you punya performance. So itu untuk motivation. So dalam motivation apa yang penting adalah teori yang selalu yang kita pakai, Maslow ni. Okay. And then macam mana kita nak influence orang untuk perform better. Kita bagi feedback and then kita bagi direction. Job design kita bagi direction. Lagi cantik kita design kerja kita, lebih bagus untuk kita bagi result. Okay. So ini. So macam mana kita motivate staff dan cara kita reward staff lah. Ni apa yang penting untuk chapter ni. Ada lagi. Okay. So untuk revision, final exam. Tarikh final exam ditentukan oleh bahagian peperiksaan UMK tau. Dia bukan pensyarah yang tentukan. Okay, so macam mana you nak check you punya timetable exam, you check dekat dalam e-com. Dia akan ada satu, you boleh generate slip menduduki peperiksaan dipanggil. Benda tu sekarang daripada dalam e-com, you boleh tengok dekat situ. So katakan awak ambil berapa, 5 subjek, 6 subjek.
Term 1 ada berapa? 7 subjek ke? Kan? So semua subjek tu dia akan ada subjek, tarikh exam. Subjek, tarikh exam. Kalau ada final exam lah. So asas pengurusan kita ada final exam 40% daripada total markah. So kena datang exam lah. Tak datang exam, ulang balik 2 subjek. Okay. So kalau katalah hari exam, saya ada tahun lepas, student kena patut ular hari exam tu. Kan? So kalau kata you tak boleh hadir exam, dia hanya terima surat doktor saja. Itu je. Kan? Memang UMK macam tu lah. So daripada hospital lah. So awak kena bagi tahu, katakan awak tak boleh hadir exam pasal tarikh pasal you masuk hospital. Kita ada student tu lah patut ada seorang tu tengah ambil exam, ayah dia kena stroke. Memang ada student last year. So kalau student macam tu sama ada dia boleh ambil kita panggil exam, apa dia panggil macam exam untuk, saya tak ingat, tapi tapi tarikh yang kemudian tu lah kan. Tapi biasanya soalan lebih susah lah kan. Biasanya untuk set B kan, kita punya ni kita panggil apa, saya pun tak ingat nama dia, peperiksaan tambahan ke something ke ayat dia, peperiksaan tambahan kan. Dia punya soalan lebih susah lah daripada hari biasa. Tapi majority of the students akan ambil hari yang dah tentukan oleh BPA tu lah. You hanya boleh excuse hari tersebut sekiranya ada masalah kesihatan. Tu sahaja. Tu memang rule dia lah. So kalau kata you tak hadir exam, memang you gagal you gagal kursus ni. Okay. So exam berapa lama? So exam kita 2 jam 30 minit. Live. So kalau kata exam awak jatuh 5 hari bulan 2, contohnya dia memang live 5 hari bulan 2 tu, contohnya lah, saya bagi contoh pukul 2 sampai pukul 2:30 sampai pukul 5 petang. Memang live waktu tersebut. Sebab tu saya remind, last week pun saya bagi tahu, kalau kata awak ada masalah internet, pastikan awak ada laptop. Ni seelok-eloknya pakai laptop lah, senang cerita pakai laptop dan ada coverage yang elok. Sebab memang masa exam dia hanya buka 2.5 jam tu, memang dia tutup memang dia akan tutup automatik 2.5 jam. Bukan kami yang kontrol tau. Ni memang sistem yang kontrol. Okay. So exam waktu tu ditetapkan oleh inilah badan peperiksaan. So dalam soalan exam you akan ada 2 section, section A dan juga section B. So section A multiple choice question, pilih ABC kan, ABCD. And then you ada section B, biasanya short essay lah. Kalau untuk tahun 1 short essay kita panggil. Okay. So dia ada 2 bahagian, kena jawab semua soalan. So chapter apa yang masuk? So chapter masuk daripada chapter 6 sampai chapter 12. Okay. So semua chapter dah upload dekat e-com kecuali chapter 9, nanti saya upload kejap lagi dan juga saya bagi kejap lagi. So chapter yang highlight dalam warna hijau tu adalah chapter untuk short essay. Itu adalah section B. So awak tekankanlah baca chapter 9, chapter 10 dan chapter 11 untuk section B. So dalam section A, soalan multiple choice question, ada soalan daripada chapter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So maksudnya chapter 1 sampai 5 tak cover dah lah. Chapter 1 sampai 5 kita cover dalam kuis hari tu. So yang tu dah cover dalam kuis. Sebab tu kita tak masuk dalam final exam. So dalam final exam 6 sampai 12. Okay. Itu sahaja. So all the best. Ada soalan ke? Nak tanya pasal final exam kalau takut saya terlupa. Madam ni jawab dalam e-campus ke? Betul. Dia nanti dia akan ada link dia akan ada link. Awak kena klik link tu, kena jawab dekat situ semua. Kira maksudnya kalau saya advise macam ni. Apa-apa sahaja nota kalau boleh print ataupun adalah kat sebelah
Maksudnya awak buka lah. Sebab kan bukan saya ada kat situ kan. So manalah saya tahu awak tiru ke, copy ke, whatever kan. Tapi prepare siap-siap semua. Bahan apa semua awak prepare siap-siap untuk exam tu. Letaklah kat sebelah awak ke, ikutlah. So bila waktu exam tu tak payah kalang kabut nak pergi cari baru nak download apa semua. So prepare siap-siap semua nota kelas apa semua kan. So bila waktu exam tu tinggal jawab je lah. Tinggal jawab. So sistem dia, saya pun first time tengok sistem dia last year tu first time lah. Saya tak tahu kalau tahun ni diorang pakai sistem lain, tapi pada saya dia pakai sistem yang sama je saya rasa. Soalan dia tak ada masalah, you boleh skip, kalau you tak tahu jawab you boleh skip, nanti you boleh patah balik. Sebab kan dia boleh klik kan next kan, online kan. So dia boleh klik next. So kalau kata you tak boleh jawab, you next je, pergi je soalan lain. So nanti awak boleh patah balik, jawab balik soalan yang depan tu lah. Depan tu. Okay. Nak jawab section A dulu, section B dulu, A dulu ke, B dulu ke, tak silap saya boleh jawab mana-mana dulu section. Kalau kata awak nak jawab B dulu, lepas tu baru nak jawab A pun boleh. You nak jawab B dulu baru nak jawab BA dulu pun boleh. Ikut awak. Tak silap saya macam tu lah. Saya pernah tengok last year lah tu kata, saya pernah tengok last year sekali je. Madam, cara nak jawab essay macam mana? Bullet point, macam mana awak tengok dalam slide ni, letak je bullet point. Boleh point. Contohnya what is the motivators for employee, katakan kan. So you letaklah bullet point you 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak je. Kalau perlu example dia tulis kat situ. Kalau soalan dia kata provide example dan bagilah example. For example, you masukkanlah example you sendiri. For example, I apa benda-benda. Okay. Soalan tahap 1 biasanya straightforward lah. Biasanya dia bagi soalan. So you masukkan je lah jawapan you. Tu soalan tahap 1 lah. Maksudnya tahun 1 punya level exam lah. Ada soalan? Section A ada tak silap 40. 40 soalan MCQ. Section B 3 tak silap. 3. Kira maksudnya total markah 100%. Section A 40. Section B 60 markah. Tu tiga soalan tu 3A, 3B. Faham tak soalan dia? So 3 soalan. So soalan 1, 1A, 1B. Soalan 2, A, B. Dan soalan 3, A, B. Macam tu. Ya, ya. Satu soalan 20 lah. Satu soalan 20. So 20. Total satu kertas soalan total 100% lah, satu kertas soalan. Ya. Ada lagi soalan? Dua jam 30 minit jawab section A dan B ke? Ya betul. 2 jam 30 minit untuk jawab semua kertas soalan tu. Maksudnya semua soalan lah. Untuk jawab semua soalan. A dan B. Ya, silakan. Soalan short essay tu kan, kalau dia nak elaborate kan, kita kena buat paragraf tu. Lebih elok duduk dalam paragraf lah. Kalau ada masalah tak boleh nak buat ayat panjang, buat je ayat pendek, tak boleh tak dalam bullet point elok-elok. Font tak payah fikir pakai font apa sebab dia kan sistem, faham kan? You type dekat dalam e-com tu, macam forum kita kan? Faham kan? Dia bukan hantar word tau, bukan hantar word dokumen, you submit dalam sistem capture jawapan you, macam tu. So font dia, font default system tu lah. Font default system. Okay, right. Dia memang tak perlu pilih-pilih font, dia memang dalam sistem tu, next. Faham tak? Klik ke. Itu. Pergi. Internet. So saya main pasal internet, saya selalu risau student punya internet lah. Yang tu memang saya bagi tahu awal je lah, internet. So kalau kata hari exam, you sakit ataupun family you sakit, kena bagi surat MC, kena bagi surat hospital,
kata you sakit, baru kita akan bagi you untuk receipt exam tambahan tu. Okay. Yang tu semua ikut documentation lah. Okay. Kalau ada design tu ni kan, Mhm. exam tu, Hmm. soalan lain. Lain, memang set lain. Memang lain lah set dia. Chapter sama, 6, 7, 8, 6 sampai 12. Tapi set lain. Kalau yang set yang ni memang essay akan masuk chapter 6. Berapa tadi saya kata? 9, 10, 11. So kalau set satu lagi maybe chapter lain lah. Macam tu lah. So carry mark nanti saya release dalam e-com. Saya rasa you dapat notification carry mark. Awak boleh tengok carry mark ni. Saya tak release lagi lah minggu ni. Okay. So nanti awak boleh tengok sendiri kat e-com untuk total you punya carry mark. Ada apa-apa lagi nak tanya? Siapa yang baru masuk, kalau attendance, you just type nama you dekat chat box. Okay. So kalau saya untuk final exam saya advance you pakai laptop lah. Itu memang saya advance lah. Saya tak tahu compatibility dia dengan telefon. Sebab screen dia design untuk desktop view kan. Okay. Tak ada? Ada soalan? Final exam? So kalau tak ada, situ je hari ni. Bukan hari ni, semester ni. Ikutlah English boleh, saya faham 2 bahasa je, BM, BI. So kalau you jawab dalam bahasa Inggeris, sebab dalam kita punya slide semua dalam bahasa Inggeris kan. So jawab dalam bahasa Inggeris, ataupun kalau you tak tahu sangat, you jawab dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Tapi saya tahu 2 bahasa je lah. Saya tahu 2 bahasa saja. Itu saja. Okay. Ada lagi soalan? So thank you very much this semester. And so kita kalau tak tahulah kita jumpa lagi ke tak, most likely saya hanya jumpa student hospitality je lah, unless you ambil subjek elective hospitality, insyaAllah kita jumpa lagi. And so good luck everyone. Saya harap membantu apa yang saya ajar SEM ni, apa yang saya kongsikan dengan awak SEM ni mengenai asas pengurusan. Okay. Subjek dia adalah basic untuk subjek-subjek seterusnya awak akan belajarlah, sebab kita ni management so kita punya subjek management, jadi you akan tengoklah nanti mungkin ada subjek yang you akan repeat balik dengan doktor katakanlah subjek HR ke OB ke, dia akan repeat balik lah, motivating staff, satisfaction, dissatisfaction, pasal basic needs employee contohnya kan. So this is very basic punya subjek lah kan. So saya hanya kenalkan konsep, nanti you akan explore lebih dalam subjek-subjek lain yang you belajar lah dekat sepanjang you jadi student kan. Okay. So terima kasih semua. So I hope everybody safe and stay safe, stay healthy, and so apa-apa just let me know if you ada masalah ke apa ke following ke final exam. And so saya harap semua orang check sendiri masa exam. Saya tak akan remind student, you kena remind diri you sendiri. Waktu exam, final exam, waktu exam boleh check dalam e-com. And so saya rasa jadual exam tak keluar lagi, mungkin minggu depan kot diorang keluarkan jadual exam. Minggu depan study leave, study week. So biasanya
saya rasa paling awal akan keluar mungkin hari Sabtu lah kot, 29 ataupun 30 hari bulan lah. Kan. So saya harap you check sendiri ya. Saya memang tak check dah. Okay, untuk student, right? So kalau siapa belum jawab apa tu penilaian pensyarah, make sure you jawab. So penilaian pensyarah untuk semester ni, siapa yang belum buat pra-pendaftaran subjek depan, sen depan buat. So kenapa kena jawab penilaian pensyarah? Kalau tak jawab nanti tak boleh download final exam, markah apa kita panggil result exam. You tak boleh check result exam you. Kena bayar denda. So sebelum kena denda bayar. Buatlah kan. Simple je bendanya. Sama lah macam para pendaftaran. Satu subjek denda RM50. So buat siap-siap. Apa subjek yang ambil exam depan. So plan siap-siap. Okay. So tu je semester ni. So I hope kita jumpa lagi. Tak jumpa dah lah. Kalau kita jumpa bukan subjek ni, kita jumpa subjek lain. Alright. Okay. So stay safe semua. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Thank you, madam. 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 Bye. Okay. Thank you, madam. Sama-sama. Bye, madam. Okay. Take care. Thank you, madam. Okay, take care. Okay. Okay. Take care, madam. Okay, take care. Thank you, madam. Okay, take care semua. Nanti kalau jumpa kat kampus, saya tak kenal korang kenal saya, go lah. Sebab tak pernah tengok muka korang kan. Alright, okay, see you. Assalamualaikum semua. InsyaAllah halal semua, jangan risau. Halal dan berkat semua ilmu. Thank you, madam. Okay, ya sama. Thank you, madam. Okay, welcome. Ya, saya. Short essay, okay, soalan dia akan keluar macam mana, dia macam ada window kan. Dia akan keluar window. So dia bagilah soalan dia kat situ. So you jawablah dalam kotak dia tu. Dalam kotak dia. Jawab je dalam kotak tu. And so letaklah macam bullet point ke apa ke, jawab je dalam kotak tu. Lepas tu dah habis jawab bahagian tu, tekan next. Dia window macam mana? Pernah tengok kan? Maksudnya dia keluarlah macam skrin kecil macam tu. Jawab. So tekan next. Tu jawab soalan lain pula. Tu next. Betul. Ya betul. Sebab tu saya kata prepare siap-siap nota apa semua, you prepare siap-siap kat sebelah. Kan? Kalau kata ada skrin, bukalah. Kalau ada skrin lain, bukalah skrin lain. Telefon ke kat sebelah ke. Saya tak ada pun nak tengok kau tiru ke tak tiru kan. Jawab kat rumah kan. Tapi standby lah siap-siap. Okay. Okay, bye-bye. Okay, ya saya. Boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Sebenarnya semua subjek boleh. Tak ada masalah pun. Okay. Okay, sama. Ya saya. Itulah masalah dia. Saya tak silap saya soalan dalam bahasa Inggeris je. So bukalah Google Translate. Tak silap saya semester ni soalan dalam bahasa Inggeris je. Semester ni. Sebab sistem tu dia tak bijak sangat. So awak bukalah Google Translate kat sebelah. Okay. Okay, sama. Okay. Thank you, madam. Okay.